أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه الكرام، شأن لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آمين. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Imam, para pegawai, barisan ahli jawatan kuasa dan para kepimpinan bagi Masjid Tanjung Musang, para alim ulama, guru-guru, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, seterusnya muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama dan selamanya, sama-sama kita merafa'kan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kerana dengan limpah kurnia kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada saya dan kita semua, diberikan kesempatan kepada kita untuk pada tahun ini memasuki bulan Rabiul Anwar ataupun disebut sebagai Rabiul Awal, yang padanya itu dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan asbab lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dibawa baginda membawa petunjuk kepada sekalian alam, dan alhamdulillah hari ini kita dan keturunan kita dapat mengenal siapa pencipta kita, dan kita dapat melaksanakan segala apa yang boleh memberi kejayaan kita di akhirat dan menjauhi apa yang dapat memberikan kecelakaan kepada kita di akhirat kelak. Amin. Dan Tuhan yang dikasihi dan dirahmati Allah, maka insya-Allah pada malam ni kita akan membicarakan tentang Maulud Nabi ataupun Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita apabila datangnya bulan kelahiran Rasulullah dianjurkan kepada kita untuk kita bergembira, dianjurkan kita menyambut seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan kelebihan daripada Allah dan dengan rahmat daripada Allah, maka yang demikian itu berseronoklah, kata Allah, bergembiralah. Yang demikian itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka usahakan. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, maka yang dimaksudkan dalam ayat ini tentang rahmat Allah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kepada para hambanya yang beriman secara khusus untuk bergembira dengan rahmat Allah ini. Apakah yang dimaksudkan dengan rahmat Allah? Maka mufassirin menyebutkan rahmat di sini adalah Rasulullah, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan makna, dengan adanya Rasulullah, dengan dilahirkan Rasulullah, dengan datangnya Rasulullah, maka kata Allah, bergembiralah. Kita bukan nak bergembira, tuan-tuan, seperti orang-orang lain. Habis perlawanan bola sepak, Kedah lawan dengan mana-mana, Kedah menang. Puak-puak ataupun orang-orang kaki bola Kedah ni, bila seronok dia buat apa? Dia horn daripada stadium tu sampai ke kampung dia. Pin. Itu bukan cara kita berseronok dalam syarak. Yang kata berseronok dalam syarak ni, yang diajarkan kepada kita ni, tuan-tuan, bila kita dapat nikmat, kita kena buat ibadat. Kita dapat nikmat, kita kena buat suatu ibadat yang menunjukkan kita syukur atas nikmat tu. Kalau anak kita cemerlang SPM, anak kita cemerlang UPSR, bila kita seronok anak kita berjaya, apa kita nak buat untuk nak menunjukkan kita tu syukur atas nikmat tu? Maka kita buatlah kenduri, ataupun kita buat solat, kita sujud syukur, ataupun kita buat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sesuatu amal yang dapat membuktikan bahawa kita syukur atas nikmat tu. Maka tuan-tuan, bergembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan semata-mata kita sebut seronok Nabi, seronok Nabi, seronoknya Nabi, seronoknya kita jadi umat Nabi. Bukan itu semata-mata, tetapi kita buat amal seperti selawat, seperti kenduri, seperti mengajak orang mendengar kisah-kisah Rasulullah, mengajak orang mencintai Rasulullah. Itu amal. Maka itu tanda kita syukur atas nikmat tadi. Tadi saya dah edar satu pamphlet, tuan-tuan. Pamphlet ni, itu insya-Allah, tuan-tuan, kita harapkan dalam negeri Kedah kita secara khusus, sambutan Maulidur Rasul ni akan terus dilakukan tahun demi tahun, setiap tahun. Kita tak mau jadi sebahagian negara lain yang mana bila adanya sambutan Maulidur Rasul, lalu orang kata sambutan itu bid'ah, sambutan itu syirik, sambutan ni tak boleh, sambutan ni haram, sebagainya. Lalu berlakulah pertumbahan darah bila orang kata depa ni syirik, depa ni halal darah mereka. Maka berlakulah apa yang tak sepatutnya. Tuan-tuan, insya-Allah dalam tahun ni kita ada buat pelancaran buku kefahaman sebenar menyambut kelahiran Nabi Muhammad yang ada di tangan saya ni, iaitu satu buku RM5. Tuan-tuan boleh infak buku ni untuk kita edarkan sepanjang Maulidur Rasul ni. InsyaAllah saya akan hadiah 5 naskah pada masjid ni, insyaAllah. Dan sepanjang program Maulidur Rasul pada tahun ni, kita akan berikan buku ni secara percuma, supaya orang-orang ni ataupun masyarakat ni akan memahami bahawasanya menyambut kelahiran Rasulullah ni bukan suatu yang seperti yang disangkakan, tetapi ia merupakan suatu yang ada asasnya dalam syarak. Yang mana tuan-tuan yang nak beri infak, kita buka 3,500 naskah
InsyaAllah sepanjang Maulidur Rasul kita nak bagi orang, kita nak bagi semua orang faham tentang keharusan, tentang anjuran, tentang kelebihan ni. Kita nak bagi semua orang faham insya-Allah. Tadi saya bagi pada Cikgu Soekarno 400 naskah untuk dia edar. Untuk Cikgu Soekarno edar seluruh majlis maulid yang dia pi, insya-Allah. Dan saya pun ada bagi pada sahabat saya berapa puluh naskah untuk dia edar. Yang mana tentu kita perlukan 3,500 naskah. Siapa-siapa yang nak beri infak boleh terus berhubung dengan saya, ataupun di bawah tu ada nombor saya, insya-Allah boleh PM. Niat kita satu tuan-tuan, biar bila kita tak ada sekalipun, amalan menyambut Maulidur Rasul ni terus disuburkan. Kita buat makan sikit, kita buat kenduri sikit, kita ajak orang ramai-ramai mai. Tuan-tuan, Abu Lahab ni satu orang yang cukup jahat. Satu orang yang cukup jahat, sehingga kan Allah merakamkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kisahnya di dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Allah rakam, Allah cerita tentang Abu Lahab ni. Sikap Abu Lahab ni apa dia? Dia ni cukup benci dengan Nabi, cukup kuat lawan dengan dakwah Nabi. Tuan-tuan tahu tak? Setiap hari Isnin Allah Ta'ala mengangkat azab sedikit daripada Abu Lahab. Hari lain Abu Lahab ni dia kena azab, dia kena diberi kepadanya hukuman yang berat-berat. Tapi bila mai hari Isnin Allah Ta'ala ringankan. Sebabnya satu ya, sebab dia sambut Maulidur Rasul, dia sambut hari lahir Nabi. Kisah ni dalam kitab apa? Sahih Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Quran. Yang mana hadis ni kalau kita mengaji dalam mustalah hadis, dia termasuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, termasuk hadis-hadis yang sahih, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tetapi hadis ni dibuang sanad-sanad dia. Kemudian ulama mengkaji hadis ni, ternyata statusnya sahih. Sahih Bukhari semua sahih. Cerita tentang Abu Lahab ni, waktu mana dia mati, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma mimpi jumpa Abu Lahab. Di mimpi jumpa Abu Lahab, lalu dia tanya kepada Abu Lahab, apa yang kau rasa setelah kematianmu? Dia kata, ma laqitu ba'dakum rahah illa annal azaba yukhaffifu anni kulla yaumil itsnain. Dia kata, setelah aku mati, aku tidak menerima sebarang kebaikan. Setiap hari aku tidak diberikan kerehatan daripada mendapat azab, kecuali kata dia hari Isnin saja. Hari Isnin je Pak Long. Dia kata aku mendapat keringanan daripada siksaan itu. Wa yakhruju lil laban min ibhami. Dia kata daripada jari ibu jari aku ni keluarnya air setitis demi setitis, setitis demi setitis keluar daripada ibu jari dia. Setiap hari dia kena azab. Tapi bila mai hari Isnin, Allah Ta'ala ringankan azab, lalu diberikan air setitis demi setitis. Hari lain tak ada pasal Tuhan nak bagi ayat dekat dia, Tuhan azab dia cukup-cukup. Sebab apa? Kata dia, li'annani farahtu biwiladati ibni akhi Muhammad. Dia kata kerana jawapannya, sebab aku menyambut hari lahir Muhammad. Sebab aku sambut hari lahir Muhammad, maka kata ulama, idza kana hadza kafir jaa dhammuhu. Ni hampa tengok orang kafir ni, Allah Ta'ala merakamkan kecelakaan bagi dia dalam Quran. Tahu jahat-jahat orang lain Allah tak rakam pun dalam Quran. Dia punya jahat Allah rakam dalam Quran. Allah rakam isteri dia pun dalam Quran. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Allah rakam dia, Allah rakam isteri dia dalam Quran punya jahat. Ata annahu fi yaumil itsnain. Tapi kata dia, kata ulama, pada hari Isnin yukhaffifu anhu bisururi bi Ahmad. Pada setiap hari Isnin Allah mengangkat azab daripada Abu Lahab. Sebab dia satu lah, sebab dia sambut Maulidur Rasul. Dia buat maulid. Dia buat maulid macam mana?
Iaitu bila mana dia dapat berita kata anak menakan dia ni telah pun dilahirkan oleh Sayyidatuna Aminah, lalu pada ketika tu dia buat kenduri. Dia buat kenduri 100 ekor unta dan dia bebaskan hamba perempuan dia yang bernama Thuwaibah. Lalu kata ulama, lihatlah orang kafir pun dapat nikmat tu, buat sambut maulid Nabi. Kita orang Islam, daripada kita kecil sampai kita mati insya-Allah dalam agama Islam, dalam agama tauhid ini, kita menyambut Maulidur Rasul, takkan Allah tak bagi pahala, takkan Allah tak beri kebaikan kepada kita. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu tuan-tuan, ulama sebut, iaitu Al-Imam Ahmad Al-Qastallani, dia kata mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang menjadikan Maulidur Rasul ni seperti hari raya. Mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang menjadikan Maulidur Rasul ni macam hari raya. InsyaAllah, semoga Allah rahmati dia, sehingga yang demikian itu menjadi penyembuh bagi hati-hati yang lelah. Kita tuan-tuan, kita lupa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lupa kepada sejarah Rasulullah. Bila mai sambut Maulid Nabi, paling kurang kita dapat ingat balik kisah-kisah Nabi, nikmat diutuskan Nabi kepada kita. Kita dapat kenal balik, kita dapat tahu balik benda-benda tu. Maka kata ulama, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat orang-orang yang menjadikan Maulidur Rasul ni macam hari raya. Kalau kami di madrasah tu, kok macam pondok, semalam Maulid Nabi, hari ni sarilah satu hari kita sambut Maulidur Rasul. Mula daripada semalam, pagi tadi habis pukul dekat Zuhur, kita habis tadi buat kenduri, kita kambing golek apa semua. Pelajar-pelajar kita sebut ni, hampa nak main program Maulid Nabi ni, hampa cari baju pagi paling elok sekali. Bahkan tuan-tuan, ditekankan kepada pelajar-pelajar nak mai sambut Maulid Nabi, selawat bagi cukup 12,000. Bila hampa selawat 12,000 setiap hari, hampa mai, hampa rasa lain. Tuan-tuan, tadi kita tengok Allah ramai orang, masya-Allah. Bahkan kita tak mau buat elan pun sebab SOP, tapi ramai orang. Tapi kita jarak. Bila dalam majlis itu, orang nak selawat banyak, dia rasa Allahu Akbar. Orang yang tak nak selawat, dia tak rasa lah macam tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang menyambut Maulidur Rasul ni mudah-mudahan mendapat kebaikan. Bahkan kata Al-Imam Ibn Fauzi, dia kata siapa yang sambut maulid dengan buat kenduri dan sebagainya, insya-Allah Allah Ta'ala akan berikan kepadanya keamanan sepanjang tahun. Tuan-tuan, dalam kitab ni dia cerita semua sekali. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Sebab itu, menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia ada kebaikan dia. Dia ada manfaat dia, dia ada kelebihan dia. Yang mana dengan kita menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, kita akan diberikan keamanan dalam kehidupan kita sepanjang tahun tersebut. Tuan-tuan, yang kata sayang kepada Rasulullah ni, dia tak boleh dibuat-buat. Dia tak boleh dibuat-buat. Kita kena semai, tuan-tuan. Tak guna kalau kita pergi haji setiap tahun pun, kita pergi umrah 100 kali pun, kita puasa setiap hari pun, tapi kita tak sayang kepada Nabi lebih dari diri kita, tak guna, tuan-tuan. Tak guna. Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman. Buatlah amal banyak mana pun, tak sempurna iman apa. Kalau hangpa tak sayang kepada Nabi lebih daripada kamu sayang kepada isteri, kepada anak-anak, kepada seluruh manusia. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Sebab tu bila main maulid Nabi tuan-tuan, paling kurang kita tambahlah sikit selawat kita. Kita tambahlah sikit selawat kita. Selawat ni bukan kata maulid, bulan maulid saja kita nak banyakkan selawat, tak. Tapi dia anjurkan kita banyakkan selawat pada bulan maulid. Macam Quran lah. Quran ni bukanlah kita hanya perlu baca Quran di bulan Ramadan. Luar Ramadan kita kena banyakkan bacaan Quran. Tetapi lebih dituntut bila masuk bulan yang diturunkan Quran, itulah Ramadan. Kena tingkatkan lagi. Begitulah juga bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu meningkatkan jumlah selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu paling kurang tuan-tuan cuba buat 100 kali sehari. Saya ingat 100 kali ni 5 minit dia. 5 minit cuba kita bagi masa sat dekat Nabi, tambah-tambah mak-mak saya di belakang, makcik-makcik saya di belakang, tengah duk masak tu selawat, tengah duk masak selawat. Sebahagian orang bila tengah duk masak tu lah waktu dia nak menyanyi tu, nak menyanyi ni, tak mau. Kita umat Rasulullah, kita orang Islam, biar hak keluar dari mulut kita ni benda-benda baik-baik lah. Nabi sebut, kalau kamu orang beriman, biar hak keluar tu benda baik-baik lah. Kalau tak boleh keluar benda baik-baik, diam tak apa. Kita masak tak payah cakap apa. Lebih baik. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Sebab itu bila kita sayang kepada seseorang, kita akan buat apa yang dia suka. Itu kaedah dia. Macam mana kita nak buat seluruh perkara yang Allah suka dan tinggalkan seluruh perkara yang Allah tak redha, iaitu dengan kita tambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Sayang ni dia tak boleh kita buat-buat, tapi dia boleh disemai. Kita boleh semai sayang kepada Nabi ni. Sebab kalau tak sayang kat Nabi, ataupun bila kita tak ada sensitivity, bila kita tengok apa-apa kes melibatkan Nabi, takut iman kita tu tak ada nilai pun. Sayang ni dia kena usaha tuan-tuan. Kita kena selalu dengar cerita pasal Nabi, kita selalu menghayati sirah Nabi, baca kisah-kisah Nabi. Daripada duk baca surat khabar saja, baca sekali-sekala kisah tentang Nabi, sirah Nabi, baru dia main rasa sayang kat Nabi. Sampai satu tahap kalau tak main juga sayang, rasa rindu dekat Nabi ni, kita doa, ya Allah Tuhanku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tambahkanlah kecintaan kepadaku terhadap Nabi. Tambahkanlah kecintaan kepadaku terhadap Nabi. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Sebab itu sayang kepada Allah ni pun dia tak boleh datang tiba-tiba, dia kena usaha. Kalau tak boleh usaha juga, kita kena doa. Usaha pun tak main juga, kena doa. Nabi Allah Daud ajak kepada kita doa sayang kepada Allah. Kadang-kadang kita tak main sayang kepada Allah. Bila tak main sayang kepada Allah, maka waktu tu kita akan sayang kepada pangkat lebih, sayang kepada dunia lebih, sayang kepada harta lebih. Akhirnya Allah jadi nombor 3, nombor 4, nombor 5. Nabi Allah Daud ajak kepada kita satu doa, Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, bagi aku sayang kepadamu wahai Allah, dan bagi aku sayang kepada amal, dan bagi aku sayang kepada orang-orang yang sayang kepada kamu, dan bagi aku sayang kepada amal yang dapat mendekatkan aku kepada kamu. Ada satu cerita, nak cerita tentang satu orang manusia, satu orang budak yang sangat mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan. Di zaman
Imam Abdul Rahman Ad-Dibai. Ada satu orang budak. Satu orang budak ni subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disemai kepadanya tentang kasih dia, tentang sayang dia kepada Nabi. Ditanam sampai budak ni kata apa? Aku nak jumpa Nabi. Rumah dia jauh dengan Masjid Nabawi. Orang bagi tahu, kata ni ada pakcik ni dengan rombongan depa nak pi ke Madinah, nak pi ke Masjid Nabawi. Depa nak buat umrah, nak ziarah Nabi. Budak ni kata apa? Budak ni sebut, ni kisah benar tuan-tuan. Dia kata apa? Dia kata, saya nak pi juga, tolong. Saya merayu, saya nak pi juga. Dia kata, saya nak pi juga. Orang-orang ni kata apa? Tak boleh lah, kamu budak lagi, baru 8 tahun umur. Kita kereta pun dah penuh dah. Kamu ingat dekat ke ni? Jauh ni kami nak pi ni. Hak budak tu kata, pakcik saya nak pi juga. Yang pakcik-pakcik ni kata apa? Tak boleh, bukan tak mau bagi pi, kereta pun dah penuh. Akhirnya budak tu pun balik rumah teriak. Yang kata orang-orang ni, pakcik-pakcik ni, depa nak kereta pi ke Masjid Nabawi 3, 4, 5 hari. 3, 4, 5 hari. Allahu Akbar. Tak nak sampai tu. Bila sampai ke Madinah, Allah semua pakat seronok, alhamdulillah sampai dah kita ke tempat yang kita paling-paling suka, paling-paling sayang sekali. Ternyata bila sampai, dia dengar ada bunyi, ada jatuh, ada bunyi jatuhan daripada bawah kereta, berdebak. Bunyi apa ni? Depa pun turun belakang, tengok-tengok, la ilaha illallah. Budak hak kata nak pi ke Madinah, hak minta dekat pakcik-pakcik ni nak pi ke Madinah tu, rupa-rupanya dia sangkut diri dia di bawah kereta tu. 3, 4, 5 hari tak makan-makan, tak minum, nak pi juga sebab dia tak mampu menanggung rindu dia. Ni dia sebut dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Budak tu jatuh, dan waktu tu orang-orang kereta terkejut. Budak ni mai kat mana? Ternyata dia sangkut bawah kereta. Dia turun, bila dia jatuh tu dengan tubuh badan dia dah lemah kemalai. Dia pun lari nak pergi ke Masjid Nabawi ni, nak pergi ziarah makam Rasulullah ni. Sampai separuh jalan dia jatuh, dia mati tuan-tuan. Makamnya di Baqi'. Ini nak cerita kata orang yang sangat rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang macam ni iman dia sempurna. Iman dia sempurna. Kalau kita tak ada apa pun, paling kurang kita ada sayang dekat Nabi. Tuan-tuan, biar ada sayang dekat Nabi. Sebab bila kita sayang dekat Nabi, di akhirat kelak kita duduklah dengan Nabi. Masalah dia, kalau kita tak sayang dekat Nabi, kita akan sayang kepada selain Nabi. Maka kita duduklah dengan orang tu. Tu point dia. Tak sayang dekat Nabi, anak-anak muda hari ni sayang kepada pemain bola, hang mati, hang pergi jumpa minta syafaat ke pemain bola tu, hang kan duduk dengan dia. Sebab apa? Anta ma'aman ahbabta, dah kami dah sebut dah. Hidup hang pagi, petang, siang, malam duk kira pemain bola ya. Buka surat khabar, buka tam belakang sekali. Lepas tu buka Facebook, duk cari bola. Hak kisah Nabi, kisah para sahabat hang tinggal, esok hang jumpa pemain bola tu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Sebab itu kita sangat syukur kerana Allah takdirkan kita menjadi umatnya Rasulullah. Walaupun kita tak pernah bertemu, bersemuka dengan Rasulullah, kita sangat bersyukur Allah takdirkan kita menjadi umat Rasulullah. Kalau Allah takdirkan kita jadi umat Nabi lain, kita tak dapat keistimewaan yang begitu banyak ni, kita tak dapat. Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita azan dulu ke kita terus tengok? Terus no? Boleh terus no? InsyaAllah. Baik. Yang kata Rasulullah ni, baginda orang pertama yang akan buka pintu syurga, dan umat pertama yang akan masuk syurga adalah umat Rasulullah. Sehingga kan
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Umat paling ramai dalam syurga ni umat Nabi ya. Koklah nama kita tersenarai, terlekat di situ. Allahu Akbar, syukurnya kita. Umat Nabi ni jumlah pengikut ramai tak? Ramai. Ada yang ribu-ribu, ada yang sikit dan sebagainya. Umat Rasulullah paling ramai ke? Tak. Banyak lagi umat lain. Tapi umat Rasulullah ni, Nabi doa kepada Allah, Tuhanku, biar aku dengan umat aku paling ramai dalam syurga. Sehingga kan waktu mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad esok ni, bila kita berdiri lama di pada mahsyar, tuan-tuan, lama kita berdiri di pada mahsyar, sehingga kan waktu tu disebutkan manusia punya tak tahan dah ni, sebab lama sangat berdiri pada mahsyar ni. Dia sebut kepada Allah, ya Allah, biar kami masuk neraka pun tak apa, wahai Allah. Tak larat nak berdiri lama sangat ni. Cuba bayangkan kalau satu hari kita berdiri di pada mahsyar bersamaan 1000 tahun. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanah. Satu hari 1000 tahun. Bayangkan kita berdiri seminggu. Seminggu 7 hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 7000 tahun. Tak masuk akal. Berdiri seminggu ya, tak boleh lah. Apatah lagi kalau kita berdiri setahun. Apatah lagi kalau kita berdiri 10 tahun. Kali tengok tuan-tuan. Maka manusia waktu tu pakat duk susah. Ada orang yang peluh sampai ke kaki, ada orang peluh sampai ke telinga. Ribu-ribu tahun duk panah badak dia, Tuhan, bila nak selesai ni ya Allah, bila nak selesai ni ya Allah, aku tak tahan. Ada kata Tuhan, masuk neraka pun tak apa, wahai Allah. Dia tak tahu neraka tu jauh lebih berat ni azabnya dibandingkan dengan pada mahsyar. Sehingga kan matahari, tuan-tuan, jarak kita dengan matahari ni adalah 24 juta mil. Hari tu sejengkat, kita dengan matahari sejengkat. Orang yang mendapat payungan arasy Allah, yang mana waktu tu mereka tak rasa panah. Allah Ta'ala menjadikan asbab-asbab mereka tak rasa panah, iaitu 7 golongan: imamun adilun, pemimpin adil, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, budak muda yang suka semayang, yang suka beribadat. Mana nak cari tuan-tuan dalam masjid kita mana ada orang muda? Saya orang paling muda. Kalau ada budak muda hak suka main kuliah ni, suka main semayang, suka main hadir majlis ilmu ni, budak ni dapat. Masalah kita ni semua bukan budak dah tuan-tuan. Hak ni, hak kedua ni hak mahal. Hak ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang suka main masjid. Warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, orang yang suka bertemu berpisah kerana Allah. Ni kita duk main majlis ilmu ni. Bertemu ni bukan sebab lain lah, sebab Allah, sebab nak pahala. Bukan sebab kat sini tak ada pangkat tuan-tuan, kat sini tak ada kekayaan. Main sini sebab apa? Sebab nak pahala. Wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin ila akhir, orang lelaki sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri dia tak tahu. Tersedekah dengan tangan kiri, tangan kanan tak tahu. Wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin, satu orang lelaki yang dia ajak berzina satu orang perempuan yang cantik, yang kaya raya, yang bangsawan. Dia kata aku takut kepada Allah. Haklah sekali oleh lelaki yang mengingati Allah, fafadat aina, mengalir air matanya. Satu lagi dalam riwayat yang sebut, orang hafal Quran, orang yang banyak baca Quran, orang yang menjadi ahlul Quran, dia ni juga tidak merasa terik panasnya matahari. Tak rasa. Waktu tu Allah Ta'ala turunkan di atas kepalanya segumpal awan. Tak apalah kalau kita salah seorang dari 7 golongan ni, kalau kita bukan, macam mana tuan-tuan? Maka waktu tu orang cari Nabi. Kita nak buat macam mana ni, kita nak buat macam mana, semua kita panah ni, berdiri sana, berjalan sini, tetap merasa panah yang sama. Pi sana, pi sini, teriak dekat sana, meraung kat sana. Tak boleh. Semua orang pakat cari mana Rasulullah. Lah ni macam ni. Waktu tu semua orang dah, kita bila sampai satu keadaan kita terlampau risau, kita terlampau rusing, waktu tu kita tak boleh fikir dengan baik otak kita. Satu orang, sebab itu mandi telanjang ni tuan-tuan makruh. Sebab apa? Di antara sebabnya apa? Sebab tu kena tengah duk mandi Pak Long. Mandi kita tak pakai apa? Mandi. Tiba-tiba bini kita main, "Abang, bang, ketuk pintu bang, bang." Pasal apa? "No, abang, anak apa ni, angah accident."
Cuba bayangkan kalau kita dengar tu kita terkejut. Keluar macam mana agak-agak? Dan nak cerita lah. Dia keluar dengan ayat tu api cari naik motor. Nak cerita kata apa? Bila kita ni begitu rusing, kita terkejut, kita tak boleh nak fikir dengan baik. Sampai waktu tu semua orang bila takut sangat, sakit sangat, tekanan sangat, stres sangat, panas sangat. Waktu tu dia pun tak tahu nak buat apa dah. Dia tanya, mana ustaz-ustaz kat sini, mana tok-tok guru kat sini, mana. Kita nak buat, ustaz, saya nak tanya. Tuan-tuan, ulama ni akan dirujuk sampai hari kiamat tu. Orang tanya, tok guru, ustaz, kita ni macam mana ni, kita ni? Sampai bila nak berdiri ni, ustaz? Tok-tok guru ni pun tanya, kita macam mana nak buat ni, nak selamatkan manusia ni macam mana? Akhirnya waktu tu sekumpulan serombongan ulama buat sepakat, apa kata kita jumpa dengan ketua ayah bagi sekalian para manusia, ataupun Abul Bashar, bapa sekalian manusia, sampai dia Nabi Adam. Jumpa Nabi Adam. Nabi Adam, wahai Nabi Allah, engkau Abul Bashar, tolong zat manusia ni buat macam mana? Nabi Adam kata apa? Aku tak berani, aku nak beritahu saja, aku tak berani. Aku dengan Tuhan buat dakih dulu. Silap pergi makan buah tu mendekati pokok khuldi ni. Kena Tuhan siasat aku, Tuhan buka balik kih aku ni, tak pasal aku. Jumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kata, aku pun pernah sangkut dengan Tuhan dulu ni. Jumpa Nabi tu, jumpa Nabi ni, jumpa. Akhirnya orang kata, Nabi Isa kata apa? Tak ada yang lain melainkan kena jumpa Nabi Muhammad. Dikatakan manusia, ulama-ulama waktu tu mencari Nabi Muhammad lebih daripada 500,000 tahun ataupun 500 tahun. Cari Nabi Muhammad, mana Rasulullah? Ada nampak Rasulullah dah kat sini? Ni ulama cari ni. Cari Nabi. Akhirnya jumpa. Bila jumpa ni para ulama ni ataupun aulia-aulia ni, pemimpin sekalian manusia pada hari itu, VVIP pada hari itu, dia akan sebut pujian-pujian kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, anta habibullah, engkau kekasih Allah, engkau ketua sekalian Nabi, engkau orang yang paling disayangi Allah. Mereka akan puji Nabi. Dan mereka akan sebut di akhir kata-kata mereka, bolehkah engkau beri syafaat kepada kami? Kesianlah kepada kami. Nabi waktu itu Allah Ta'ala ilhamkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata-katanya yang mana baginda sebut, ana laha. Dia kata, ini masanya aku akan membantu kalian semua. Akulah yang Allah Ta'ala beri kelebihan untuk berikan syafaat ni. Maka Nabi jumpa dengan Allah, sujud, menangis di hadapan Allah, di bawah arasy pada ketika itu. Allah pun sebut kepada Nabi, sal ya Muhammad, ishfa' tu syafa'. Mintalah apa yang kau nak minta wahai Muhammad, berikanlah syafaat, aku akan berikan, aku akan perkenankan apa yang kau mohonkan daripada syafaat. Nabi pun angkat kepala. Nabi kata, ya Allah, boleh aku mohon wahai Allah, berikan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukakan penghisaban, bukakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penghisaban. Maknanya apa? Boleh Tuhan, boleh kau kita mula hisab ya Allah. Aku nak minta tolong manusia ya Allah, buka hisab. Waktu tu baru mula hisab. Tuan-tuan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita mula hisab, di antara manusia ada yang Allah Ta'ala berikan buku ataupun malaikat berikan buku dengan tangan kanan, tempat dia syurga. Ada yang diberikan dengan buku tangan kiri, tempat dia neraka. Kalau diberi buku dari bahagian belakang, tempat dia juga neraka. Dia macam mana beri buku belakang ni tuan-tuan? Disebutkan oleh ulama ni, dia cucuk, dia tebuk perut dia ni, ambil buku dari bahagian belakang sambil menangis. Ya Allah. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Allah rakam dalam Quran hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian semua
Wahai orang miskin, wahai orang kaya, wahai orang perempuan, wahai orang lelaki, wahai ayah-ayah, wahai anak-anak, wahai sekalian manusia, datang kepada kamu satu orang Rasul. Min anfusikum, dari kalangan kamu. Dia bukan jin, dia bukan malaikat, dia dari kalangan manusia. Azizun alaihi ma anittum, begitu berat apa yang dirasai. Azizun alaihi ma anittum, begitu berat apa yang dirasai olehnya terhadap apa yang kamu rasai. Tuan-tuan, sebelum kita menangis, Nabi terlebih dahulu menangis. Sebelum kita susah, Nabi terlebih dahulu susah. Sebelum kita bersedih, Nabi terlebih dahulu bersedih. Sebelum kita tak boleh tidur malam, Nabi terlebih dahulu tak boleh tidur malam. Harisun alaikum, baginda ni kata Allah, jaga, ingat wahai manusia, dia sangat suka, dia sangat prihatin terhadap urusan kamu. Dia sangat prihatin terhadap urusan kamu. Dialah yang menjaga agama kamu. Dialah yang menjaga solat kamu. Dialah yang menjaga amal kamu. Dialah yang menjaga kamu waktu kamu hidup. Dan dialah yang mendoakan kamu setelah kewafatannya. Dan dialah yang akan membantu kamu ketika kamu perlukan bantuan di hari kiamat. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dan sifatnya sangat berlemah lembut dan kasihan kepada orang-orang yang beriman. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Jadi maka dengan kelahiran, dengan kita menyambut bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini, tuan-tuan, insya-Allah kita mengharapkan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keamanan sepanjang tahun ini. Dan mudah-mudahan tuan-tuan, insya-Allah dengan kita menyambut kelahiran Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita, memakbulkan segala hajat yang kita harapkan dan yang kita inginkan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itu biar masuk bulan Rabiul Awal ni, tuan-tuan, kita buat satu sunnah baru. Apa sunnah Nabi? Kita renung-renung balik. Hak kita tak buat lagi, buatlah satu. Saya yakin depan saya ni, pakcik-pakcik saya umur 50-60 dah. Nah, 50-60 dah. Kalau saya muda lagi, baru 14 tahun. Yang penting saya lagi muda lah pada pakcik-pakcik sekalian. Kalau umur kita ada lagi 10 tahun, tuan-tuan, lagi 12 tahun ataupun lagi 5 tahun, kita dapat buat 5 sunnah saja. Kalau tahun ni kita tak tambah sunnah Nabi, kita nak harap tahun bila kita nak tambah sunnah Nabi, tuan-tuan? Umur dah semakin dekat dengan kematian. Biar tahun ni ada satu sunnah kita renung-renung balik. Aku tak buat lagi. Oh, aku tak pernah pakai serban, pakai biar. Oh, aku tak pernah sugi biar. Tuan-tuan, sugi RM2 lah, beli bila. Sunnah kita pakai sugi ni 70 kali pahala daripada sembahyang. Hak kita buat sugi ni bukan nak kena tonyong sampai keluar titik gigi tu, dah. Beli sugi, basuh sugi tu, pusing 2 kali, sekali pun dah kira dapat pahala sugi dah. Serban tak pakai lagi, pakai bila. Tuan-tuan, tak pakai dah. Lepas mati orang akan pakai serban kat kita. Orang pakai tutup semua kali tu. Apa lagi sunnah kita tak buat? Di antara sunnah Nabi, selalu bagi salam. Bagilah salam kerap sikit. Fikir balik sunnah apa aku tak buat lagi. Buatlah tahun ni, tuan-tuan. Esok duduk atas, ingat lagi 3-4 tahun, kalau Allah takdirkan kita tak sihat, waktu tu kita nak buat satu sunnah, tak boleh buat dah. Saya ingat tok wan saya, orang cukup kuat beramai dengan sunnah. Daripada umur 30-an tu, dia tahu Tok Guru ajak Nabi suka pakai jubah putih. Ilbasul bayad wa kaffinu mautakum bil bayad. Sejak daripada tu, sembahyang subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib, isyak, sembahyang kat rumah ke, sembahyang kat mana pun, jubah putih dia. Tok Guru ajak Nabi suka pakai serban, dia pakai serban sampai mati, tuan-tuan. Sampai dia dah tak larat, dia dah terbaring 5 tahun sebelum dia meninggal, pakai serban setiap kali solat. Cuba bayang, tuan-tuan. Anak dia, cucu dia sekalipun mai kuliah dia pakai serban. Sembahyang sunat kat rumah, tak pakai dah serban, dia pakai. Tok Guru ajak
Yang kata Rasulullah ni ajak kepada kita biar sembahyang tahajud tiap-tiap malam, bangun pagi awal, jangan tinggal tahajud. Nabi sebut, ya Abdullah la takum mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai fulan, kau jangan jadi macam orang tu. Bangun malam boleh bangun sebab nak terkencing, sebab nak buat benda apa-apa, sebab nak jaga anak dia, tapi tak bangun qiyamul lail. Hang jangan jadi macam dia, kata Nabi. Tok Wan saya waktu tu, dia tok amal puluhan tahun dia solat tahajud, dia bangkit pukul 4 pagi, solat sampai subuh. Kalau amal cukup banyak. Sampai saya nak cerita tuan-tuan, waktu dia dah stroke, 5 tahun stroke, duk baring atas tilam tu, tak pi mana, saya ambil ayat sembahyang dekat dia. Saya ambil sembahyang dekat dia. Bila ambil sembahyang ni, saya mula dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mula dengan kumur lah. Saya tolong ambil sembahyang, tangan tak boleh angkat dah, duk terbaring lah. Saya pun tak buat kumur lah kawan. Dia marah saya, orang ni tinggal sunnah basuh dah tangan dulu. Tuan-tuan, saya basuh tangan dia, kata Allahu Akbar. Orang sihat pun tinggal sembahyang, dia sakit ni 3-4 tahun, benda sunat tak tinggal. Dia kata, hampa tulis tak zikir apa-apa depan aku tak ingat, aku dah lupa. Hampa tulis depan aku biar aku boleh baca. Orang tulis, besar-besar tulis. Lah kali dia dah tak nampak, dia tak boleh baca, kena bisik dekat dia. Selawat tak, zikir cukup kuat, dia pengikut tarikat Ahmadiyah, meramai dengan Tok anak murid Tok Haji Umar Zudi almarhum. Buat tuan-tuan, buat sunnah. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang beramai dengan sunnah di akhir zaman ni akan mendapat pahala yang begitu besar. Sebab itu, saya ambil masa tuan-tuan 5 minit lagi, kita akan berhenti. Tengok Sayyidina Abu Bakar di dalam mengamalkan sunnah. Sebelum Nabi wafat, Nabi lantik Usamah bin Zaid untuk menjadi general dalam peperangan. Nabi lantik Usamah bin Zaid. Waktu tu ada orang kata, wahai Sayyidina Abu Bakar, engkau okey ke kalau lantik budak ni? Usamah bin Zaid umur dia 17 tahun. Kamu okey ke kalau lantik dia ni? Kami nampak kau lebih sesuai. Engkau lebih faham tentang sunnah Nabi. Engkau lebih tua, engkau lebih pengalaman, engkau lebih hebat, engkau lebih bijak, engkau lebih cerdas. Orang puji dia. Sayyidina Abu Bakar waktu tu dia kata apa? Atamurani an afsulahu wa qad wallahu Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar, hampa nak perintahkan aku untuk langgar perintah Rasulullah? Betul lah dia umur 17 tahun, tapi siapa lantik dia? Kan Nabi lantik dia. Hampa nak suruh aku langgar? Nak cerita kata sahabat Nabi ni, dia tak cuek sikit pun. Dia pegang betul sunnah Nabi. Sampai tuan-tuan, orang yang langgar sunnah sikit, silap sikit dah, rosak hidup dia. Dalam perang Uhud tuan-tuan, Nabi kata apa? Jangan turun dari bukit. Itu pesanan Nabi. Jangan turun dari bukit. Apa pun jadi, hampa jangan turun dari bukit. Para sahabat, bila dah habis, mereka lupa yang tu. Mereka lupa. Allah bagi takdirkan para sahabat lupa. Hanya beberapa orang yang ingat. Nabi kata jangan turun lah. Itu ya. Mereka turun daripada bukit, maka berlakulah kekalahan dalam peperangan Uhud. Tuan-tuan, suatu peperangan, Sayyidina Umar nak bagi menang tentera Islam ni. Tentera Islam tak ramai pun, tentera musyrikin cukup ramai. Sayyidina Umar kata apa? Unzur ma taraktum minas sunnah. Sayyidina Umar kata, lah ni macam ni, kita semua cuba tengok apa sunnah Nabi hak kita semua tinggal. Apa sunnah Nabi hak kita semua tinggal. Mereka tengok balik, kau tinggal sunnah apa? Kau tinggal sunnah apa? Kau tinggal sunnah apa? Kebanyakan para sahabat meninggalkan sunnah bersugi. Sugi ya? Tak ada apa pun, sugi sahaja. Sayyidina Umar kata, ini sunnah yang besar ni. Rasulullah bersugi sampai nak wafat pun baginda tetap bersugi. Hampa tinggal benda ni. Lah ni macam ni, semua tentera Islam, aku perintahkan kepada kamu semua bersugi. Bersugi ni tuan-tuan, digalakkan kita ambil kayu arak. Kalau tak ada kayu arak, bukan arak tu, arak dalam bahasa Arab,
Kalau arak ni, kita panggil arak, dia panggil arak, panggil khamr. Kayu arak ni alif ra alif kaf. Arak, kayu ni kayu terbaik. Para sahabat mula mencari kayu-kayu dan terhasil sugi itu dengan kita ambil apa-apa kayu. Hatta kalau kita beri gigi pun, guna beri gigi ya pakcik, kita niat aku bersugi kerana Allah, dapat pahala sugi. Tapi fadilat dia tak dapat lah. Fadilat bersugi ni di antaranya mencerdaskan otak dan mencairkan apa ni, itu ini banyak lah. Maka tak dapat. Tapi pahala dapat, sugi, pahala sugi dapat. Hatta kalau kita beri, kita ambil kain pacar ni, kita tonyong gigi kita, kita niat sugi, dapat tuan-tuan. Tapi orang geli gelmat lah kalau tengok, sampai tonyong dekat baju, kat kain ni, apa cerita kan. Sayyidina Umar bagi tahu ni, hampa tinggal sunnah bersugi ni, hampa ingat ni sunnah besar tahu. Semua pakak, para sahabat pakak muhasabah balik, Allah silap gitu. Pakak pi dekat kayu-kayu pokok tu, kepok kayu, kepok, pakak bersugi. Tuan-tuan, itu saja mereka buat. Mereka tak perang pun mereka menang. Tak perang pun menang. Tentera-tentera musyrikin ni, musuh tengok apa? Laqad ataitum unasan yakuluna thura. Dia kata, kamu berani kan nak perang dengan manusia-manusia yang makanan mereka adalah kayu-kayu? Dia maksudnya apa? Kalau kayu pun mereka makan, hampa ni jelas gigi lah. Balik terus tentera tu, lain kali. Tak jadi perang. Tuan-tuan, maka kesimpulan yang dapat kita ambil dengan masuknya kita dalam bulan Maulidur Rasul ni, tuan-tuan, jadikanlah ia satu semangat untuk kita cari satu sunnah yang nak kita amalkan dalam hidup kita. Banyak sunnah Nabi, tuan-tuan, cukup banyak. Kalau kita tak amal solat sunat rawatib, buatlah. Kalau kita belum amalkan lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, qiyamul lail ataupun tahajud, buatlah. Satu cukuplah, satu. Agak tak boleh sangat, bagi salam ya, cukup. Amalkan beri salam. Jumpa orang bagi salam. Hatta ulama ajar kita, kalau kita, pakcik nah, pakcik keluar pintu tu, pak ngah keluar pintu tu, jumpa depan tu bagi salam balik. Sekarang ni bagi salam lah. Berselisih, ada penghalang di antara dua orang ni, maka bagi salam balik. Tuan-tuan, itu sahaja yang saya rasa dapat saya kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini memberikan kebaikan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan semangat, Allah memasukkan kepada kita semangat dan keazaman yang tinggi untuk kita dapat mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam hidup kita. Dan tuan-tuan, seperti yang disebut awal tadi, saya ada edarkan satu pamphlet ataupun poster kecil berkenaan dengan infak kitab ni, tuan-tuan. Kitab ni ada di dalam kereta saya sikit saja. Saya bawa malam ni, saya akan hadiahkan kepada Masjid Ma'arif ni 5 naskah insya-Allah, yang mana tuan-tuan boleh beri infak kitab ni. Kita akan berikan secara percuma kepada Allahumma salli ala sayyidina dalam majlis Maulidur Rasul ataupun majlis Maulid yang kita pergi, yang kita ziarah. Yang mana tuan-tuan yang ada mendapatkan pamphlet itu boleh terus berhubung dengan saya. Aku nak infak 2 kitab ke, satu RM5 saja, satu naskah RM5 saja, tuan-tuan. Baik, kalau nak berikan secara online pun boleh. Ada tertera nombor akaun di bawah, dan di bawah tu ada nombor saya. Boleh apa-apa soalan boleh berhubung terus dengan saya insya-Allah. Mudah-mudahan kita mengharapkan niat kita satu ya tuan-tuan. Niat kita satu biar orang sambut Maulidur Rasul ni dengan penuh keyakinan. Ada kita sambut maulid, orang kata maulid ni bid'ah, hantar kita pening. Pasal apa Nabi tak buat? Tak tahu Nabi tak buat. Bila kita baca kitab ni, mana kata Nabi tak buat? Ni Nabi buat ni. Ni Nabi puasa lah apa semua ni. Nabi ajak kita untuk kita syukur. Ni sambut maulid Nabi ni, apa kita nak buat? Kita cerita pasal Nabi, kan Allah suruh cerita pasal Nabi. Maka dalam kitab ni dia cerita secara ringkas tetapi dalil yang cukup kuat dan berdasarkan ayat Quran dan hadis-hadis sahih. Dan insya-Allah kita harapkan tuan-tuan, kitab ni akan terus sebar, khususnya di negeri kita. Kita mudah-mudahan kalau kita tak ada, esok pun orang baca kitab ni, tuan-tuan, mereka dapat buat lagi majlis maulid pada tahun depan dengan keilmuan yang ada pada mereka, dengan keyakinan dan juga dengan asas yang mereka pelajari dan mereka baca daripada kitab yang
kita terjemahkan ini, insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak masjid dan kepada seluruh barisan ahli jawatan kuasa yang sudi menjemput saya pada malam ni. Lama dah tak main juga noh. Lah main berapa? 2 tahun lepas. Jadi imam tarawih, jadi imam kan boleh mana? Alhamdulillah dapat bertemu lagi. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Taala berkati pertemuan kita pada malam ni. Segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan daripada saya, hakikatnya semua dari Allah. Saya mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada seluruh yang hadir. Andainya ada terkasar bicara, tersilap bahasa dan sebagainya, mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada malam ni. Saya sudahi tazkirah pada malam ni dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر